Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini kejutan paling besar kepada Sanusi dan juga Dun Kedah. Menjelang PRN ini, tiba-tiba pula kita dikejutkan secara rasminya. Sanusi bukan lagi Menteri Besar di Kedah. Jadi kita nak tahu, selepas Sanusi bukan jadi Menteri Besar lagi, adakah beliau akan terus mengondem atau mengecam Anwar Ibrahim? Adakah beliau akan seberani seperti beliau menjadi Menteri Besar dahulu? Dengan tajuk, disahkan Sanusi bukan lagi Menteri Besar Kedah, bermaksud kuasa pun tidak ada lagi di tangan Sanusi. Beliau hanya mantan Menteri Besar Kedah sehingga sekarang ini. Jadi, pada pendapat anda, Sanusi akan menjadi Menteri Besar lagi kah selepas ini? Saudara-saudara sekalian, tepat pada hari ini 28 Jun, Dun Kedah secara rasmi bubar. Dewan Undangan Negeri Dun Kedah bagi penggal ke-14 secara rasminya dibubarkan hari ini selaras dengan perkenaan Sultan Kedah Al-Aminun Karim Sultan Shalihuddin Sultan Badli Shah pada Ahad lepas. Pembubaran itu sekaligus menamatkan pentadbiran 3 tahun Kerajaan Perikatan Nasional PN yang mengambil alih kerajaan negeri daripada Pakatan Harapan pada 17 Mei 2020. Susulan pembubaran itu, bermula hari ini, pentadbiran Kerajaan Negeri Kedah akan dijalankan oleh Kerajaan Interim ataupun Caretaker Government dengan segala fungsi kerajaan akan berlangsung sebagaimana biasa sehingga Kerajaan Negeri yang baru dibentuk selepas Pilihan Raya Negeri PRN akan datang. Selepas Pilihan Raya Umum ke-14 pada 9 Mei 2018 yang menyaksikan PH mengambil alih kerajaan negeri dengan kemenangan 18 daripada 36 kerusi, persidangan pertama Dun Kedah bagi penggal ke-14 berlangsung pada 3 Julai 2018. Pembubaran Dun Kedah hari ini menyaksikan mandat 5 tahun berakhir 6 hari lebih awal berbanding tarikh akhir pada 4 Julai. Kedah antara 6 negeri yang akan mengadakan PRN selain Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kelantan dan Terengganu. Negeri ini mempunyai 36 kerusi dengan kedudukan terkini. Dun Kedah menyaksikan PN memiliki 20 kerusi, PAS 14, Bersatu 6. Manakala Pakatan Harapan menguasai 10 kerusi, PKR 5, Amanah 3 dan DAP 2. Barisan Nasional memperoleh Dun kerusi, 2 kerusi, iaitu 2 kerusi dan Parti Pejuang Tanah Air 2. 2 lagi kerusi kosong apabila Ahli Dewan Undangan Negeri Gurun daripada PKR Datuk Johari Abdul mengosongkan kerusinya pada 18 Disember tahun lepas dan dilantik yang di-Pertua Dewan Rakyat. Manakala Adun berlantik, Datuk Muhammad Isha Shafi pula meninggal dunia pada 14 Jun lepas. Saudara-saudara sekalian, yang menjadi perdebatan di Dewan Undangan Negeri Kedah ini ialah sejauh mana Perikatan Nasional akan dapat mempertahankan kerajaan negeri yang dimenangi mereka ini. Adakah dengan 20 kerusi ini mereka dapat bertahan ataupun adakah gelombang daripada Anwar Ibrahim akan menyebabkan kerajaan Kedah tumbang kali ini dan kembali dirampas semula oleh Pakatan Harapan? Kerana sebelum ini, kerajaan Kedah ini sebenarnya dikuasai oleh Pakatan Harapan sebelum Parti Bersatu berpaling tada menyokong atau membentuk Perikatan Nasional bersama dengan PAS yang akhirnya menyaksikan mereka mempunyai 20 kerusi. Kalau Bersatu tidak membuat Pakatan Perikatan Nasional bersama PAS, maka kerajaan negeri Kedah masih dikuasai oleh Pakatan Harapan. Namun kerana langkah pengkhianatan daripada Parti Bersatu meninggalkan Pakatan Harapan membentuk Perikatan Nasional, akhirnya kerajaan negeri Kedah dikuasai oleh Perikatan Nasional. Itu yang kita katakan, adakah kerajaan Perikatan Nasional akan tumbang di Kedah dan dirampas semula oleh Pakatan Harapan? Sila tinggalkan komen anda. Adakah pada pendapat anda kerajaan Pakatan Harapan dapat dibentuk semula di sana? Kerana kalau kita lihat UMNO kini mula bersama dengan Kerajaan Perpaduan. Adakah dengan adanya UMNO di
Kedah akan membawa gelombang baru kepada Kerajaan Pakatan Harapan. Saudara, sila tinggalkan komen Anda, apa pendapat kamu. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Terima kasih kerana terus menonton channel ini. Meskipun seringkali menimbulkan pelbagai kontroversi, tetapi kita akan terus membongkar dan membongkar isu-isu politik yang ada di Malaysia menjelang PRN di 6 buah negeri. Dan ikuti terus channel ini dan tekan butang subscribe supaya Anda tahu kupasan dan keputusan terkini PRN. Saya berjanji saya akan membawakan kepada Anda analisis keputusan dan juga ramalan kita siapa yang akan memenangi PRN 6 buah negeri itu. Tetapi hari ini kita bongkar dahulu satu rahsia Azmin Ali yang ramai tak tahu sebelum ini. Saudara-saudara sekalian, Azmin Ali seperti yang Anda tahu pernah menjadi bekas menteri besar di Selangor. Selain daripada itu, beliau juga terlibat di dalam pengkhianatan kepada Kerajaan Pakatan Harapan apabila berpaling tadah untuk meninggalkan Pakatan ataupun Parti Keadilan Rakyat, meninggalkan Anwar Ibrahim walaupun beliau memegang jawatan timbalan Presiden PKR. Itu yang menjadi persoalan daripada netizen kepada Azmin Ali, iaitu mereka bertanya, kenapa Azmin Ali yang sudah ada jawatan timbalan Presiden PKR masih mahu meninggalkan parti tersebut? Selain daripada itu, mereka juga mengatakan bahawa Azmin Ali sudah berada dalam kerajaan persekutuan yang mana pada waktu itu dipimpin oleh Pakatan Harapan setelah menang dalam PRU 2018. Namun Azmin Ali masih bertindak meninggalkan PKR dan menyertai pengkhianatan langkah Sheraton sehingga menyebabkan Pakatan Harapan tumbang. Itu yang dipersoalkan oleh netizen. Mengapa Azmin Ali meninggalkan PKR? Ada yang berkata bahawa Azmin Ali dapat melihat beliau tidak ada kesempatan atau tidak berpeluang menjadi Presiden PKR selagi Anwar Ibrahim masih hidup. Itu yang mereka ramalkan dan nyatakan Azmin mungkin meninggalkan PKR kerana mereka dapat melihat tindak tanduk Azmin Ali yang mungkin dapat melihat tidak ada peluang menjadi Presiden PKR selagi Anwar Ibrahim masih hidup. Selain itu, dari segi Pakatan Harapan di Kerajaan Persekutuan, mereka menyatakan, netizen mengatakan bahawa Azmin Ali mungkin dapat melihat bahawa Mahathir Mohamad pada waktu itu terlalu berkuasa untuk ditumbangkan daripada menjadi Perdana Menteri yang berlarutan. Selain itu, dapat dilihat juga bahawa kemungkinan Azmin Ali untuk menjadi Perdana Menteri adalah hampir mustahil kerana selagi hidupnya Anwar Ibrahim dan selagi hidupnya Rafizi Ramli, maka Azmin Ali tidak ada peluang langsung untuk menjadi Perdana Menteri. Yang menjadi persoalan kita ialah, adakah Azmin Ali akan menjadi Perdana Menteri kalau bersama dalam Perikatan Nasional? Di sana pun selagi hidup Muhyiddin Yassin, selagi hidup Hamzah Zainuddin, menjadi persoalan kita ialah adakah Azmin Ali tetap akan menjadi Perdana Menteri? Dan kalau betul diorang menang di Selangor dalam PRN kali ini, adakah benar Azmin Ali benar-benar akan menjadi Ketua Menteri atau maafkan saya, Menteri Besar sekali lagi di Selangor? Kerana Amiruddin telah mengatakan bahawa ketika Azmin Ali menjadi Menteri Besar di sana, pendapatan ataupun pelaburan hanya sekitar 7 hingga 8 bilion. Tetapi selepas itu Amiruddin menjadi Menteri Besar di Selangor, pendapatan pelaburan di sana meningkat sehingga 18 bilion. Saudara-saudara sekalian, ini pula pendedahan daripada Rafizi Ramli tentang Azmin Ali yang mengejutkan kita. Rafizi kata, syarat bond, Azmin Ali tidak mahu tanda tangan, kata Rafizi. Kota Kinabalu, tidak semua ahli parlimen yang keluar Parti Keadilan Rakyat menandatangani bond yang mengikat mereka kepada parti. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli berkata, ada antara mereka termasuk bekas ahli parlimen Gombak, Datuk Seri Mohammed Azmin Ali, menolak untuk tanda tangan bond berkenan. Malangnya, PKR terus membenarkan Azmin Ali. Mungkin kerana pada waktu itu kepimpinan PKR amat percaya terhadap Rafizi Ramli, terutamanya beliau ialah timbalan Presiden. Siapalah sangka kan timbalan Presiden yang boleh kata paling berpengaruh dalam parti, boleh berpaling tada. Itu yang tak disangka langsung. Bayangkan kalau tiba-tiba
Zahid Hamidi atau Tokmat. Bayangkan, Tokmat adalah timbalan Presiden UMNO, tiba-tiba berpaling tadah menyertai DAP. Itu mustahil kan? Itulah yang difikirkan oleh PKR pada waktu itu. Mustahil untuk Azmin Ali meninggalkan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Akhirnya Azmin Ali tidak menandatangani bond tersebut, menolak untuk tanda tangan bond tersebut, dan akhirnya benar-benar dia meninggalkan PKR. Kata Rafizi, saya belum semak dengan Setiausaha Agung Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Cuma seingat saya, ada yang tanda tangan dan ada yang menolak untuk tanda tangan. Sebab itu, kumpulan Azmin Ali dan Azmin sendiri, seingat saya, tidak mahu tanda tangan. Dia tak tanda tangan sampai ke sudah. Jadi saya tak pasti daripada 10 orang itu berapa yang tanda tangan dan berapa tidak tanda tangan, kata beliau. Beliau yang juga Menteri Ekonomi berkata demikian ketika ditanya pemberita adakah surat saman terhadap 10 ahli, bekas ahli Parlimen PKR telah dikeluarkan setakat ini. Mengulas lanjut, Rafizi berkata, perkara itu akan diserahkan kepada Peguam PKR William Leong untuk memberi pandangan berhubung tindakan perundangan yang selanjutnya. Perkara ini nanti Peguam William Leong perlu beri pandangan kepada parti apa tindakan dan langkah selanjutnya, sama ada keputusan mahkamah itu bermakna mereka yang tidak tanda tangan pun boleh disaman atau tidak, itu di luar pengetahuan saya, kata Azmin. Tapi saya ingat ada yang tanda tangan dan ada yang menolak, jelas Azmin Ali lagi. Saifuddin sebelum dimaklumkan fakta kes sama seperti saman yang dikemukakan PKR terhadap Zuraida dan parti akan meneruskan tindakan undang-undang terhadap 10 bekas ahli parlimen yang melanggar syarat bond mengikat kepada parti. Selain Muhammad Azmin Ali, berikut ialah antara ahli-ahli parlimen PKR yang telah mengikuti langkah syaitan yang telah menyebabkan PH tumbang. Bekas ahli parlimen PKR yang dikenakan tindakan saman ialah Datu Saifuddin Abdullah Indra Mahkota, Datu Kamarudin Jafar Bandar Tun Razak, Datu Mansur Othman Nibung Tebal, Datu Rashid Hasnun Batu Pahat, Datu Sri Dr. Santara Kumar Segamat, ahli Ali Biju Serantok, Jeratan Yasin Ranau dan Barubian Selangau, serta Datu Willy Mongin Puncak Borneo. Dipetik daripada sinarharian.com. Saudara-saudara sekalian, itulah dia pendedahan kepada rahsia Azmin Ali yang menjadi tanda tanya kepada kita. Azmin Ali tidak mahu tanda tangan bond untuk menjadi calon PKR sebelum ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Ini satu keputusan yang luar biasa. Ini satu pendedahan yang luar biasa. Muhyiddin kata perubahan kerajaan segala-galanya boleh berlaku. Wah, yakin sungguh mereka bahwa perubahan kerajaan boleh berlaku bila-bila masa. Saya rasa itu satu perkara yang dari dulu sampai sekarang, dari awal pelantikan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, sudah dengar perkara ini. Diulang tayang, diulang lagi dan diulang lagi. Dan akhirnya yang merugikan bukan negara, bukan parti, tapi negara kita sendiri. Apabila perkara ini diulang tayang dan diulang tayang, kononnya kerajaan akan berubah, para pelabur akhirnya terpengaruh dan merugikan negara kita sendiri. Tak bolehkah move on? Please, move on. Tunggulah pilihan raya 5 tahun lagi. Barulah kata perubahan kerajaan. Jangan lagi teruskan itu sikap mahu menumbangkan kerajaan melalui langkah-langkah syaitan. Tak perlulah buat langkah-langkah syaitan lagi untuk mewujudkan perubahan kerajaan. Kalau nak ubah kerajaan, tunggu 5 tahun lagi. Kami rakyat pasti akan mengundi juga. Kami akan memilih juga. Dan paling penting lagi, kami akan pilih siapa yang terbaik. Kalau PH dah gagal, pakat kerajaan perpaduan ini gagal selepas 5 tahun, jangan risau. Jangan risau, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kami akan undi Anda kalau kerajaan ini gagal selepas 5 tahun. Tapi kalau baru 8 bulan, dah mula ada cakap-cakap perubahan kerajaan segala-galanya boleh berlaku, kami rakyat Malaysia sudah move on. Kami mahu cerita tentang perubahan kerajaan ini diberhentikanlah polemiknya. Tunggulah 5 tahun, tunggulah. Kalau Anda setuju dengan saya, tinggalkan komen kamu. Adakah Anda mahu lihat kerajaan ini berubah lagi?
berubah lagi melalui langkah-langkah setan. Kalau saya tak setuju langsung. Tunggu 5 tahun lagi. Kita akan mengundi. Bagaimana Anda? Adakah Anda setuju juga? Kalau Anda tidak setuju, tak apa. Itu alasan Anda. Kalau Anda mau suka, tukar lagi. Tukar lagi. Apabila tak disukai, ditukar lagi. Adakah kemungkinan akan berlaku tukar lagi? Ada. Kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin berjaya menumbangkan kerajaan pada kali ini melalui langkah, bukan melalui pilihan raya, maka adakah kerangkaian beliau akan ditumbangkan lagi? Ianya akan berterusan. Kalau itu berterusan, hancurlah negara kita. Perubahan kerajaan segala-galanya boleh berlaku, kata Muhyiddin. Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak menolak kemungkinan akan berlaku perubahan kerajaan pusat sekiranya Perikatan Nasional memenangi semua pilihan raya PRN di 6 buah negeri. Saya tidak tahu bagaimana kerajaan pusat boleh berubah kalau PN memenangi 6 buah negeri. Kan, ia tidak kaitan langsung dengan parlimen. Tapi kecualilah ada berlaku langkah setan. Nah, itu memang berlaku. Kalau berlaku langkah setan, kalau langkah-langkah seperti itu berlaku, nah bila-bila waktulah boleh berlaku. Dan yang menjadi persoalan kita, siapa orang yang mau jadi setan itu? Maksud saya yang setan itu ialah yang akan lompat parti, yang akan mengkhianati kerajaan perpaduan ini. Siapa? Itu bolehlah kita sebut langkah setan. Saudara-saudara sekalian, saya mengikut pengetahuan saya, kalaupun Perikatan Nasional menang di 6 buah negeri ini, bagaimana kerajaan perpaduan di persekutuan boleh berubah? Ia tidak kaitan langsung dengan parlimen. Hanya ada kaitan kalau tiba-tiba ada lompat parti. Itu. Kalau tiba-tiba ada langkah setan. Itu. Itu saja bezanya. Namun pengurusi Perikatan Nasional itu enggan mengulas bagaimana perubahan kerajaan akan berlaku, tetapi menegaskan ia sedikit sebanyak mampu menggugat kedudukan kerajaan sedia ada jika PN menang di semua 6 buah negeri tersebut, kata beliau. Disebutkan tadi 6 buah negeri berhadapan dengan PRN. Ini bukan jumlah yang kecil. Kalau 6 buah negeri menghadapi pilihan raya dan 6 menang negeri dimenangi oleh dan dikuasai oleh Perikatan Nasional, sudah tentunya yang duduk di Putrajaya akan goyang, kata beliau lagi. Agaknya sebab itu Azmin sebutkan tadi bulan 8. Mohon doakan bulan 8 supaya apa yang disebutkan tadi akan dimakbulkan oleh Allah. Terbentuk kerajaan yang baru, kata beliau. Kadang-kadang saya terfikir juga Perikatan Nasional ini kan belum menang lagi sudah mengimpikan apa yang sangat orang mau jadi kerajaan pun tak tahulah, tak sabar sangat. Adakah ini memang sikap Perikatan Nasional pun saya tak tahu. Tak sabar sangat nak jadi kerajaan. Tak sabar sangat nak nunggu 5 tahun lagi. Sabarlah bosku, sabar. Jangan rusakkan kerajaan yang sedia ada sekarang ini. Tunggu 5 tahun pilihan raya. Soal macam mana saya tak nak sebutkan di sini, kata Muhyiddin Yassin. Orang Indonesia kata segala-galanya bisa berlaku. Katanya dalam ceramah perdana Jelajah Selangor Baharu di Kita Bangkit di Shah Alam. Pada Kamis, Perikatan Nasional mengesahkan akan bertanding di kesemua 245 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada PRN kali ini meliputi Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu, Selangor, Kedah, dan Pulau Pinang. Sebelum itu dalam ceramah sama, pengurusi Perikatan Nasional Selangor Datuk Seri Azmin Ali mendakwa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dijatuhkan sebaik saja gabungan tersebut menang dalam PRN Selangor. Tak tahulah kita nak cakap apa kepada Azmin Ali ini. Dia sepatutnya lebih tumpukan perhatian kepada adakah beliau akan disaman juga macam Zuraida Kamarudin yang telah berjaya di arah bayar 10 juta. Mungkin itukah yang ditakuti oleh Azmin Ali? Kita pun tak tahu. Ikuti terus ulasan selepas ini.